Budaya dan tamadun memainkan peranan penting dalam mencorakkan rupa bentuk sesuatu bangsa atau masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahawa kegemilangan peradaban Islam masa silam lahir daripada bangsa yang mempunyai jati diri yang teguh terhadap ajaran Islam. Tamadun Islam dibina atas kerangka agama Islam sebagai ad-din dan mempunyai beberapa asas yang penting dalam mewujudkan pembangunan kerohanian umat Islam. Antaranya ialah asas akhlak. Akhlak merupakan perkara yang amat penting dalam ajaran Islam. Permulaan pembinaan tamadun mestilah berasaskan kepada akhlak. Tanpa akhlak yang mulia, manusia tidak akan mencapai ketamadunan. Tamadun yang lahir adalah diwarnai oleh akhlak umat Islam. Jika umat Islam mempunyai akhlak yang murni, maka hasilnya juga adalah murni. Akhlak juga membincangkan tentang sifat-sifat yang mahmudah, iaitu sifat yang wajib ada pada diri setiap Muslim. Namun, seiring berjalannya waktu, kita berdepan dengan pelbagai isu mengenai gejala keruntuhan akhlak dan pembibitan jenayah oleh remaja khususnya. Gejala itu membimbangkan dan menjadi petunjuk bahawa usaha mencapai kemajuan akan membawa kita berdepan dengan pelbagai masalah sosial di kalangan golongan ini. Keruntuhan akhlak di kalangan remaja semakin ketara apabila jenayah rogol, sumbang mahram, seks bebas, peras ugut, judi, bunuh, penagihan dadah dan memiliki senjata haram kian meningkat. Mengapa saban hari begitu ramai remaja terbabit dengan gejala ini? Tidak mungkinkah mereka menurut saja budaya datuk nenek yang menjadi warisan adab dan akhlak Melayu Islam? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas menurut Barat amat berbeza dengan Islam, agama yang sangat murni dan suci ini. Masyarakat remaja Barat yang sangat bebas serta serba tidak terkawal itu hanya diajar bagaimana mencegah supaya jangan berlaku kehamilan. Seks adalah hak peribadi yang tidak terlarang bagi mereka. Bagi mereka, hamil di kalangan remaja berlaku kerana remaja hanya tahu safe sex atau lebih dikenali sebagai seks selamat. Bukannya hendak fikir mengenai salahnya berzina itu. Pendidikan seks dalam Islam mendidik remaja bukan sahaja supaya tidak berzina, malah menjauhi sebab dan segala pendorong berlakunya penzinaan. Sebab itu mendidik mengenai syurga dan neraka supaya umat Islam gerun dengan ancaman neraka dan akhirnya menolak nikmat dunia yang sementara supaya terselamat daripada api neraka yang membakar selamanya. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan satu jalan yang sangat buruk. Surah Al-Isra ayat 32. Jika menghampiri sudah dilarang dan ditegah, apatah lagi melakukannya? Budaya penguasaan ke atas internet. Umumnya, maklumat yang melalui internet boleh dibahagikan kepada dua, baik dan buruk, yang dapat dilihat daripada perspektif Islam. Dari segi kebaikan, Islam tentunya memandang dengan positif kerana teknologi maklumat yang canggih ini boleh digunakan untuk menyalurkan segala maklumat yang bermanfaat yang diperlukan oleh setiap orang Islam mengenai segala aspek keilmuan Islam, meliputi Al-Quran, Al-Hadis, Akidah, Syariah, Tamadun, Dakwah dan sebagainya. Keilmuan Islam boleh disalurkan ke seluruh dunia termasuk dunia Islam dan pada masa yang sama boleh juga diterima oleh umat Islam di negara ini dan di negara-negara lain. Dari segi keburukan, di pihak-pihak musuh Islam, mereka tidak pernah melepaskan kesempatan ini yang membolehkan mereka memaksimumkan penggunaan internet untuk menjalankan strategi mereka bagi memasukkan unsur-unsur yang boleh merosakkan Islam dan imejnya pada pandangan umat Islam dan bukan Islam seperti unsur anti-Islam, anti-Quran, anti-Hadis dan seumpamanya. Namun demikian, dalam menghadapi era pembangunan dan kecanggihan teknologi hari ini, umat Islam turut digerunkan dengan pelbagai persoalan keruntuhan akhlak dan moral, penyelewengan data dan fakta, penyalahgunaan internet seperti unsur-unsur pornografi, fitnah, penciplakan dan aspek-aspek lain yang berkaitan yang membabitkan masyarakat Islam terutamanya para remaja. Seandainya unsur-unsur jahat dan ganas disalurkan dalam internet tanpa tapisan dan kawalan, keadaan tersebut tentunya akan lebih menjuruskan mereka ke kancah keruntuhan dan kepincangan akhlak, terutamanya generasi muda yang masih memerlukan bimbingan dan pimpinan daripada generasi tua, khususnya ibu bapa.
Budaya fashion pakaian. Apabila kita ke bandar, terutama sekali pada hujung minggu, kita seringkali melihat remaja-remaja Islam memakai pelbagai fashion atau trend yang dicelup dari barat. Malah, apa yang telah mengecewakan lagi, remaja perempuan Islam tanpa segan-silanya memakai pakaian yang tidak menutup aurat sehingga menampakkan pusat dan susuk tubuh badannya lain. Adakah ini yang dinamakan trend semasa? Sehingga sanggup mencemarkan imej agama Islam yang suci ini. Perkara mengagungkan budaya fashion dari barat amat mengecewakan, sedangkan nilai budaya Islam dan adat ketimuran kita penuh dengan nilai-nilai murni dan adab kesopanan yang patut dicontohi oleh remaja Islam di Malaysia. Dunia mengetahui bahawa kita terkenal dengan masyarakat timur yang lemah lembut dan beradab sopan. Setiap masyarakat mempunyai jati diri tersendiri termasuk fashion berpakaian. Tidak salah mengambil fashion orang lain untuk dijadikan amalan, tetapi pastikan ia sesuai dengan norma-norma agama dan budaya setempat. Dari konteks pergaulan bebas, kita dapat lihat bahawa remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas ini akan menjalinkan hubungan di luar tabi'i. Hal ini menyebabkan remaja perempuan mengandung sebelum berkahwin. Dalam situasi tersebut, remaja yang hilang pegangan agama akan menjadi tidak berperi kemanusiaan lalu meninggalkan anak yang baru dilahirkan di tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Sebaliknya dalam Islam, nilai-nilai timur atau Islam sangat penting dalam membentuk kepribadian seseorang dalam meningkatkan iman sebagai pegangan atau perisai untuk pemikiran pergaulan. Rosaknya hubungan mesra yang terjalin di kalangan anggota keluarga. Hal ini menyebabkan wujudnya penceraian antara ibu bapa. Selain itu, keluarga remaja itu turut dipandang hina dan diremehkan dalam kalangan masyarakat. Hal ini telah memberi impak negatif terhadap ahli keluarga. Islam telah menetapkan tata cara dalam mendidik anak-anak. Ibu bapa hendaklah memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak-anak dari segi pakaian, pergaulan, pertuturan dan sebagainya. Ini kerana mereka melihat ibu bapa sebagai role model untuk diikuti dan dicontohi semasa pergaulan seharian mereka. Umum mengetahui bahawa naik turun sesebuah negara, agama dan bangsa dapat dilihat dari segi akhlak dalam masyarakat itu sendiri. Jika hal ini tidak dibendung oleh pihak yang berkuasa, maka tidak hairanlah di masa akan datang masyarakat kita akan hancur dan akhlak remaja-remaja Melayu akan rosak. Namun begitu, kesan ketara yang dapat dilihat ialah masyarakat di negara ini menjadi porak-poranda, berpecah belah dan tidak bersatu padu. Kedudukan pembangunan negara akan terbantut dan keadaan ekonomi negara juga sukar untuk berkembang kerana wujudnya gejala sosial dan keruntuhan akhlak yang tinggi di kalangan masyarakat. Sebaliknya, Islam memberitahu bahawa masyarakat merupakan sebuah organisasi yang amat penting dalam membentuk jati diri remaja. Dalam video ini, kita dapat lihat bahawa kepentingan akhlak itu menjadi kayu ukur dalam pembangunan sesebuah tamadun. Akhlak yang baik akan melahirkan belia yang mempunyai jati diri yang tinggi. Oleh hal yang demikian, tanggungjawab membentuk akhlak merupakan satu agenda terbesar sehingga Allah SWT mengutuskan seorang Nabi bagi tujuan tersebut. Sekiranya akhlak tidak mempunyai kepentingan dalam kehidupan bagi seseorang remaja, tidak mungkin ia dijadikan salah satu agenda pengutusan Rasulullah. Akhlak juga merangkumi peningkatan taraf sosial masyarakat berkaitan aspek keagamaan, moral dan gaya hidup sihat serta intelek yang seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rasulullah bin Arif Fezul. Melalui projek yang telah saya dan kumpulan saya lakukan, saya berharap agar kami dapat memahami tentang masalah-masalah krisis akhlak yang dihadapi oleh belia pada masa kini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukri bin Ahmad. Sesungguhnya tugasan yang diberi menyadarkan saya betapa besarnya impak negatif pengaruh tamadun barat terhadap akhlak remaja Islam di Malaysia. Saya juga dapat banyak bahan-bahan dan info-info baru dari pelbagai platform yang saya bina sebagai pengalaman baru saya dan memantapkan akhlak saya sebagai remaja Islam. Saya ucapkan terima kasih kepada pensyarah dan sahabat untuk tugasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afiqah binti Haris. Apa yang saya dapat pelajari dalam kerja khusus saya kali ini ialah saya dapat mengetahui
beberapa faktor atau kesan akibat jatuh akhlak umat Islam dalam kalangan remaja. Mereka mudah terpengaruh dengan budaya barat. Oleh itu, ibu bapa amatlah memainkan peranan penting untuk mendidik mereka untuk mengekalkan akhlak yang mulia dalam diri mereka. Sekian, terima kasih. Saya Nurul Nabila binti Muhammad Azhar. Daripada hasil gerak kerja yang telah ditugaskan kepada kami, saya dapat mengenal pasti punca-punca dan kesan pengaruh budaya popular dan keruntuhan akhlak serta adab para belia pada masa kini. Selain itu, saya juga dapat mengetahui cara-cara penghasilan video seperti dokumentari dan sebagainya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puteri Balkis binti Hasani. Berdasarkan tugasan yang diberi, sudah tentu ianya mempunyai banyak impak terhadap seseorang individu, termasuklah diri saya sendiri. Saya juga dapat mengetahui punca-punca berlakunya gejala keruntuhan akhlak ini dalam kalangan remaja. Oleh itu, saya harap agar masyarakat di luar sana dapat membimbing remaja yang terlibat dengan gejala ini dengan menggunakan cara yang lebih efektif.